Dia bertelefon. Kalau kita kan telefon sahabat kita. Ada sahabat kita datang, dia nak niaga, anda tak mampu nak pergi. Ada barang-barang saya fikir, anda fikir baik barang. Entah kalau kita boleh tolong, kita tolong apa yang patut. Kalau jumpa malam ni, jumpa waktu hal yang sesuai. Nanti dia telefon, kita jangan kecewakan. Itu tidak ibadah. Entah melepaskan kebayaan dia dengan tidak meremehkan harapannya. Maka itu bentuk doa. Bahagia tak umat Islam? Bahagia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia seorang main niaga buka kelak. Dia tengok pelanggan sahabat-sahabat, tengok. Jangan gitu. Jangan begitu. Nabi tak pernah tunjuk sikap begitu. Baik. Kalimat yang kedua kata Ibn Taymiyah, iaitu wajib menyembah dengan berdoa, bertawakal, raja'ah, isti'anah kepada Allah saja. Tak boleh nak letak. Contohlah, orang letak bentuk pergantungan, isti'anah, minta tolong. Dia susah sikit, tak cukup. Dia nak beli sesuatu, dia nak dapat sesuatu. Dia rasa sempit sikit, dia rasa tak ada, tak sabar kan, dia nak sesuatu. Dia cari manusia untuk pinjam. Maka membiak dia pinjam. Manusia kawan-kawan dia tak nak pinjam. Dia jumpa abang dia. Maka dia terlibat dengan riba al-nasir. Pada waktu ini dia mencipta kebencian. Allah Ta'ala azza. Dia letak tempat tolong pada bukan tempat. Dah, kalau sesak sangat dalam nada Allah dulu. 2 rakaat mutlak solat, 2 rakaat mutlak solat mutlak. Minta pertolongan dengan Allah. Bukakan jalan kepada itu. Kadang-kadang bagi orang yang benar-benar ikhlas, orang yang mengharapkan pertolongan Allah dengan benar-benar ikhlas di atas jalan sesuatu jalan yang benar, itu kepayahan kesulitan yang benar, kita minta dengan Allah. Bila mana Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita, tak sempat kita bertemu dengan manusia, Allah sampaikan manusia tersebut. Allah Akbar. Bami tuan-tuan, nikmatilah sungguh-sungguh. Percayalah, siapa yang ada masalah, lebih-lebih lagi kesulitan hidup, atas urusan yang benar-benar sulit, jangan gopoh jumpa manusia, jumpa Allah dulu. Allah Ta'ala kata dalam satu hadis kursi, wahai para malaikat, gilah kamu pada manusia, timpakan dia pelbagai musibah, sesungguhnya aku tak dengar suara dia. Muhaddis kata apa? Suaranya, dia bertafsir suaranya yang Allah Ta'ala sebut, aku nak dengar suaranya itu. Muhaddis kata, dia sepakat dengan mufassirin, dia kata apa? Allah nak dengar kita istighfar. Allah nak dengar kita istighfar. Tapi banyaknya kita nak minta ampun dengan Allah, banyaknya kita nak minta. Tolong saya lama tak ada projek ni, boleh bagilah 1-2 projek. Tolonglah. Ini dia manusia, kerana nak sesuatu, sebuah rezeki, minta tolong itu sekali dengan manusia. Nak sampai mereka ada yang gadai arah, kerana nak 1-2 habuan bunyi Allah Akbar. Saya boleh tak faham, semakin hari makin manusia, bila Allah Ta'ala perlihatkan kekuasaan, makin hari makin ramai manusia ingkar. Macam tak ada apa-apa kesan pada ketakutan. Tapi kadang mari Allah fa'al muka lari, takut pelik. Nampak bayang-bayang, bukan bayang-bayang, bukan nampak. Oh sebenarnya saya tak nak mari, duduk mari dalam kepala otak dia. Dia nampak takut. Jumpa usik, ada jin, kena cakap sikit-sikit. Oh pangkat diri dekat takkan. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan tunjuk, mari macam-macam bukti kekuasaan. Saja je. Hari ni Isa nampak nenek, esok buat balik.
Allah. Antara bentuk syirik dalam uluhiyah, iaitu dia kata apa? Iaitu mereka, Ibn Taymiyah kata, mereka yang mensyirikkan Allah dalam bentuk ibadat yang diperintahkan, iaitu mereka syirik di atas syahadat, mereka syirik di atas zakat, mereka syirik di atas puasanya, mereka syirik di atas hajinya, mereka syirik di atas sujudnya, rukuknya, tawafnya, doanya, tawakalnya, khaufnya, raja'anya, ragbahnya, rahbahnya, khusyuk, khasyahnya, isti'anahnya, isti'azahnya, istighasahnya, dan juga syirik di atas penyembelihannya, syirik di atas nazarnya, syirik di atas sabarnya. Allahu Akbar. Banyak syirik. Saya tunjuk contoh. Siapa yang terawak? Syirik dengan sabarnya. Bilalah kuning nak senang-senang, bilalah perkataan, bilalah. Kita tanya siapa? Kita tanya diri kita tanya siapa? Kita sedang mempersoal kerja Allah. Syirik. Kenapalah pun kerja siang mana, berniaga lentah muka siang mana. Aku tengok orang tu kerja sikit, boleh kereta tukar kereta macam tukar baju. Aku ni pergi masjid tak semayang tak, tapi tak dapat macam orang tu. Kenapa apa salah? Dan ingat sikit, ni aku ni tak dapat, mesti ada orang kata macam ni. Tunggu, syirik akbar. Terus dia percaya orang tahu Allah. Ni ada orang dia jumpa saya, sampai saya ingin tak jumpa dia. Saya takut. Kenapa? Takut datang dosa pada dia. Saya kata, pertama kali saya layan, berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga, sebab saya kira tu mata dulu orang yang saya nak bimbing, bawa kepada Allah. Kadang-kadang bila isteri dia sakit, saya pun terima pengawaan dia untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia tengok saya buat itu je Ustaz. Ya, ini lah Nabi tunjuk. Tak ada usik-usik. Mana bukan makna. Oh, bila tak ada usik-usik, saya tanya lagi. Sudah tanya kata dia tak faham juga. Nak usik kat mana? Kakak ni, isteri abang bukan ayah saya. Bila saya tengok ada ustaz lain, dia usik-usik, dia pegang kaki sana, buat sini, solat sana. Itu tanya ustaz tu lah. Dia jawab saya ustaz lain. Lepas tu berapa bayaran? Bayaran apa? Bayaran dia pula. Dia kata, tak ni ustaz, baca doa. La ilaha illallah. Kenapa tak boleh buat singgung? Saya pun dah sikit. Tak ada, cukup doa dengan saya. Lepas tu, nak jadi cerita lepas dia minum air. Saya kata minumlah air ni dan berdoa kepada Allah. Bukan saya buat apa pun, saya berdoa je. Berdoa lah saya saya menunjukkan beberapa contoh zikir untuk dia amal. Bukan zikir pun tak, semua orang buat. Bukan sekolah dah jam 4 boleh baca. 3 ayat kursi. Sebelum tidur buat. Sebelum tidur ambil wudhu. Orang belajar kita duduk aku, jangan lebih. Nak jadi cerita esok dengan izin Allah, sehat dia, boleh berjalan. Pergilah dia niaga. Dia pun lembong dekat pasar, dekat ke tempat dia niaga, dekat tempat mak dia kerja. Suami tempat kerja suami, isi tempat suami, isteri. Lembong terlalu lembong ni kira benda yang lembong. Ada orang di sini, tolong translate. Allah apa aja. Betul kan? Dia macam cerita lah, menyebarkan. Oh ustaz kan dia ikut sami. Pak ni paling anak tak suka kan. Atau ada orang campai. Kebetulan ada sahabat-sahabat dengar, Syekh tak buat kerja betul. Kerja betul. Kata ada orang cerita kita gobat orang tu hebat. Tapi nak jadi untuk apa ni, untuk apa ni, untuk ngomong. Kata kita ulas kerja tak anak lempang ke. Anak tak buat
buat kita syirik. Itu fitnah. Tak boleh selesai. Tak lama, mari pula sakit. Mari pula sakit. Panggil pula kita. Kata, ni tak faham dia ni. Waktu saya pergi sekali, raya je pergi. Saya pergi, astagfirullahaladzim. Segenap pintu, segenap tingkap dia letak surah Yasin. Saya kata, ni apa ni, Mak? Surah Yasin. Aku tahu lah, aku tak guna lagi. Lagi lupa. Dan gerang tu. Saya tahu, saya nampak di surah Yasin. Dia kata, untuk apa ni? Saya nak anak syaitan masuk. La ilaha illallah. Syaitan tak masuk. Syaitan boleh lompat atas Yasin, boleh ada duduk dalam hijab. Bukan ada tertahan dalam Yasin. Surah Yasin untuk diamal, bukan untuk ditempel di tingkap, celok tingkap dapur. Ada TV seperti dekat pintu dia tempel dah soletik. Dekat pintu kena muncul pintu bila air tak. La ilaha illallah. Sekarang istighfar, minta pendek cerita apa semua. Dia dengar kuliah sedap dia faham tidak Allah Ta'ala. Minta dia datang surah, dengar kuliah, bertaubat kepada Allah, istighfar. Ini ubat yang paling baik. Istighfar, saya baca buka Quran, saya translate ke dia. Tak ada Allah, tak ada tafsir, ada Quran di rumah dia. Kita pun buka surah tu, Tuhan kata dia ayat 3, ini masalah dia. Ni penawar dia, Tuhan kata apa? Lepas tu last sekali nak balik lagi, Ustaz saya tak pernah baca Quran. Tak apa, tak pandai, jangan malu. Datang kelas, belajar dengan saya. Saya kata, Nabi beritahu siapa yang belajar baca Quran, bersungguh-sungguh nak memperbaiki bacaan dia, dan dia membaca dalam walau dalam keadaan melangkah sekalipun, Nabi kata dia dapat 2 pahala. Sungguh-sungguh ikhlas dapat 2 pahala. Dan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Ini cara untuk raja'ah yang betul pada Allah Ta'ala. Kali 3 dia panggil saya tak layan. Saya keras tak layan. Abang buat apa yang perlu. Dia panggil ustaz lain pula datang. Ustaz tengok anak budak putih. Tengok, Ustaz Hero datang. Dia cakap, bang Ustaz Hero ada. Lupa nak panggil dia. Dia tak nak jawab. Anak pandang dia dipandangkan dalam Ustaz. Dia faham tu. Anak faham. Saya kata pun anak faham. Dia faham Allah agak-agak dia tidak terjebak dengan benda-benda Allah. Nak hapuskan apa semula dia. Nak hapuskan pergantungan manusia kepada manusia. Bukan kerja yang mudah. Lebih-lebih manusia yang tidak ada pergantungan Allah. Saya rasa itu antara kegagalan saya. Saya menangis di hadapan Allah. Saya tak mampu untuk tarik 2 manusia yang Allah sebut nyata tempat di dalam neraka. Sedang hampir hidup dengan saya. Apa saja. Sebab tu saya benar 2 hari itu. Aku ni mengajar dalam banyak kuliah. Tapi orang yang hampir dengan aku, duduk yang boleh aku singgah rumah dia. Yang kita tengok ayat-ayat Quran, tempat orang macam ni dalam neraka. Saya tak kata saya duduk dalam syurga, tapi saya kata bila kita bercakap ayat-ayat peringatan Allah. Jadi sebelum berlaku keadaan semacam, tolong cek ahli keluarga masing-masing. Tolong sebelum dia letak pergantungan manusia, tolong bergantung dengan Allah pada tempat yang dan cara yang betul pada waktu yang betul. Sebab ni elemen yang membolehkan seseorang itu berlaku syirik. Allah Ta'ala kata apa? Barang siapa yang syirik, innallaha la yaghfiru an yushrik bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Allah sebut sungguh Allah tidak ampunkan syirik, dan dia mengampunkan dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah buat dosa yang sangat besar. Ini ancaman Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allah ancam orang yang buat syirik. Sebab tu kalau kita tengok satu lagi penyakit, ini menang bola, baru ni bola, adik-adik
Betul lah, saya pun besar faham, tapi saya tak lagi boleh sampai bernazar nak pusing satu Malaysia jalan kaki. Saya bukan memperlekehkan individu, tidak, tapi saya nak beritahu nazar seumpama itu nazar yang batil. Bab nazar ni, sebab ni rekod, bab nazar ni dia ada khilaf dalam perbahasan, ada khilaf. Apa pun yang dinazarkan wajib, tapi kalau nazar dan menyusah orang yang tidak ada manfaat pada nilai ibadat, ia batil. Ia batil. Kalau dah nazar, pasukan kesayangan kita menang, dan hak yang bernazar tu atas sebab apa? Sebab tak ada nilai ibadat lalu. Suka, itu hiburan, hiburan yang lapar. Tapi kita terima lah, sebab sifat manusia ni iman dia tu bernaik. Tak apalah, kita naik dari kalangan ahli agama lain, tak apalah. Tapi janganlah sampai terkeluar daripada jalur garis paduan berhibur sampai nazar. Nazar di atas perkara yang batil dan bernazar di atas nazar yang batil. Menang permainan, menang disebabkan pasukan kita tu hak tu hiburan, hiburan yang tidak datang manfaat akhirat, tidak ada nilai ibadat di situ. Tapi kita pun, kita bernazar untuk menyempurnakan atas nama ibadat. Ini nazar yang batil. Jangan satu sepanjang Malaysia, kalau dia ni bernazar nak bagi makan fakir miskin, putih juga hati kita. Biarlah dia bernazar bersebab mana hiburan, tak apalah, kita boleh terima lah. Ini nazar adalah atas sebab hiburan, benda yang lalu. Lepas tu bernazar pula di atas nazar. Ini syirik yang Ibn Taymiyah sebut salah satu bentuk syirik nazar. Biar kita tahu kita nak nazar ni sebab asbab apa. Kalau asbab yang tidak datangkan aspek ataupun elemen ataupun pengisian roh, agama, ibadat ini, tak ada. Nazar tu batal, tidak ada nilai ibadat, dia tidak berguna. Kemudian lagi penyembelihan. Baru ni sini ada buat sembelih kurban. Tak apalah siapa yang buat sembelih kurban. Masih ada lagi ramai orang hak bila nak sembelih, dia buat apa? Dia pergi gosok lembu, lembu ke kambing, lepas tu pergi mandi dulu. Dia mandi dulu. Ini perbuatan siapa ni? Ini perbuatan jahiliyah sebelum turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan jahiliyah, bila sampai musim haji, dia mandi haiwan kurban. Dia mandi siap, lepas tu dia pakai yang cantik-cantik. Dia pakai hak yang beling-beling, pakai tanjak, pakai baju hak beling-beling. Lepas tu bila tak tawaf, dia semua bawa sekali haiwan tu, tak tawaf sekali. Tapi hak tukang bawa, baik lelaki, baik tuan, baik tua, baik muda, bawa dia dah telanjang. Hak haiwan bagi pakai baju, pakai sayur, kakinya dikasutkan, kepalanya dah dibeli-beli. Beli-beli itu hak yang mana nak sebut mahal sendiri kan. Pusing Kaabah tu dalam keadaan telanjang, pusing dibeli baru. Itu perbuatan jahiliyah, lebih buat muncul dia tak makan tak pergi waktu di sembelih tu, makan buka baju pening orang tu dah sembelih. Dia pergi lepas sembelih, dia pergi mandi lembu basuh. Ini perbuatan jahiliyah, syirik asghar. Kita buat atas dasar ikut-ikut. Kita tegur rajuk balik terus. La ilaha illallah, ini manusia. Tegur tu ada comel dalam bahasa. Batal ni buat macam ni bang. Nabi tak ajar ni. Ini perbuatan jahiliyah. Sebut comel dan perbuatan jahiliyah. Kalau sebut perbuatan bodoh, tak nampak dah kasar sangat. Tapi jahiliyah bodoh, jadi berani dia. Marah orang, tapi tak boleh tegur. Pasal apa? Pasal kita mempertahankan sesuatu bid'ah ataupun kesesatan itu dalam keadaan hawa nafsu. Itu manusia jauh kata ni ada erogen, ada keangkuhan. Allah. Ini lagi
Kita lihat istirasa, meratap, meratap-ratap. Bila mati, ahli keluarga mati, dia meratap. Sedang Allah haramkan perbuatan ini, sedang Nabi pun haramkan perbuatan. Meratap-ratap, ratap dalam majlis, ratap di kuburan, duduk dalam kubur, siram dengan air pula. Lepas tu, bila hari raya, tukar baju, dia nak pakai baju raya pula, dibukul batu nisan. Ini meratap, istirasa, benda hayat haram dibuat-buat. Perbuatan jahiliah dibuat semula pada masyarakat Melayu. Di dekat raya buku batu nisan dengan kain putih, ikat pula, batu cium pula, cium batu nisan. Nabi tunjukkan ini perbuatan yang aku benci. Bila manusia buat, bila mati kita biasa cakap lah, bila mati lepas tanah apa semua sirat air, sirat. Keutamaan pada ahli keluarga yang terdekat, kita buat tambah syarat-syarat dia. La ilaha illallah. Nabi Sayyidina Ibrahim mati, Nabi tak pernah menyirami kuburan anak dia. Isteri dia yang dicintai, sampai isteri dia Siti Khadijah wakafkan tulang-tulang, andai tulang dia boleh jadi buat jabatan untuk menjadi penyeberang bagi umat Islam, menyeberangi untuk satu-satu tempat, wakaf tulang-tulang dia, sayang dia. Nabi pada isterinya sampai itu sekali, isterinya berkorban untuk Islam, begitu cintanya Nabi pada Siti Khadijah. Tapi Nabi SAW tak pernah meratapi kematian isteri, tak pernah pergi sirat kubur. Tak ada satu hadis tunjuk. Ada batu nisan Siti Khadijah di kubur? Tak ada. Cuba pergi cari, tak ada batu nisan. Sayyidina Ibrahim, anak Nabi SAW, ada batu nisan tak kubur dia? Tak ada. Tak kenal pun kubur dia manusia. Allah Akbar. Anak-anak dia mati, Ruqayyah mati, Ummi Khasur mati, Zainab mati. Tak ada, kita tak kenal kubur dia manusia. Tapi kita buat lebih daripada Nabi SAW. Kita buat lebih syirik. Jadi banyak benda kita doa payah nak terima. Lagi benda lagi, syirik daripada bentuk isti'adzah, berlindung. Kita minta perlindungan macam tadi ni. Minta perlindungan apa? Dengan ayat Quran, dengan bukan ayat Quran, dengan buku yang ada ayat Quran. Diletak Yasin, letak semua. Saya minta tolong jika tuan-tuan ada nak simpan hak yang berani boleh panjang jalur, panjang lepas tu ada ayat Quran, tengah tak tahu ayat betul, lepas tu garis pula situ, garis sini, tulis panjang itu begini, macam-macam rupa. Kertas kuning, kertas putih, kertas dua, kertas tiga, hak buku dalam kain hitam, hak buku dalam kain kuning. Tolong ambil akal. Syirik wal kubra. Mereka tak nak masuk dalam rumah itu. Rahmat tak sampai dalam rumah itu. Bukan bangga tu, bukan bangga. Bangga tu kayu tu batu tu ya. Tolong janganlah buat benda-benda pelik-pelik lagi. Nabi ada baca 3 kul, baca ayat kursi, baca dengan bacaan yang betul. Dibaca kul huwallahu ahad. Kadang juga nak pula kita nak meletakkan Allah itu yang nak sebut Allah itu yang biasa payah. Pasal tidak tak sebut, nak sebut Quran payah. Benda lagi, isti'anah, minta tolong. Kalau kita tak buat minta tolong, minta tolong pada tempat yang betul. Kita minta tolong dengan manusia dulu. Asal susah sikit minta tolong dengan manusia, asal susah sikit cari manusia, asal susah sikit cari bank, nak jaga pula cari bank. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ni, Abdul Rahman Arif, bila dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia bawa dia. Dia bawa apa? Dia bawa iman. Bila saudara Hasan yang offer dia, mau nak bini, mau pilih pak bini, salah-salah, ambil. Mau nak harta, buah padang, ambil. Mau nak tempat aku jaga, pasal aku tunjuk. Tak, tolong tunjuk aku mana pasal Madinah. Berberkah apa hak dia ada, dia mula. Berberkah dengan apa yang dia ada, dia bermula. Sehinggalah dia wafat, dia masih meninggalkan harta untuk perjuangan Islam.
Allahu Akbar. Abu Darda radhiyallahu anhu, kaya raya, jutawan. Di Madinah antara di Makkah antara jutawan Makkah, sebab tu dia jahil. Dia hijrah ke Madinah, dia masih lagi jutawan. Tapi bila kerana perniagaan dia itu, akhirnya yang menyebabkan dia lupa beberapa ketika kepada Allah. Dia lupa dia lalu. Kata perniagaan aku sibuk dia, kata dia tinggal jaga dia wakaf ini untuk agama. Sebab tu Abdul Rahman Auf waktu dia tertinggal beberapa rakaat di belakang Nabi SAW, yang Nabi sedar dan dia sedang berusaha bermuamalah sebelum tu, dia masuk habis dia sembahyang, Nabi tegur dia, apakah urusanmu yang lebih penting menyebabkan kamu masuk masbuk di belakang? Aku mensudahkan urusan muamalah aku. Apakah ia lebih besar daripada perintah Allah dengan urusannya yang kamu perlu? Besar perintah Allah. Kalau begitu, maka bertaubatlah engkau sebelum engkau dicelaka. Punya takut sahabat tengok celaka daripada mulut Nabi. Punya takut, ya Rasulullah, ambillah apa yang aku peroleh tadi dalam urusan muamalah tadi. Ambillah untuk tebus rakaatku yang tertinggal di belakangmu. Kata Nabi, tak banyak dah. Kalau begitu ya Rasulullah, kau ambil satu hari punya hasil perniagaanku untuk tebus rakaatku yang tertinggal belakangmu, tidak ternilai. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau ambil seluruh hasil perniagaanku, aku suruh padamu untuk tebus rakaat yang tertinggal, tidak ternilai. Kalau begitu ya Rasulullah, kau tolong ampunilah aku, bagi kau tolong ampunlah dosaku. Oh, Nabi kata bertaubatlah. Allah Akbar. Kerana urusan dunia kita tinggal beberapa rakaat untuk berjemaah. Ingat, perintah jemaah ni perintah wajib. Jangan biar rumah Allah kita yang kita bangun di masjid lah ni. Dia masalah istilah surah masjid ni tempat kita je. Pasal nak urus dengan baik, nak diurus dengan baik oleh struktur organisasi pemerintah. Itu je. Dia nak urus biar berpusat senang. Di masjid tadi, di mana-mana tempat yang dikhaskan untuk mendirikan fardu 5 waktu di masjid. Tapi kita definisi masjid ada tempat nak baca khutbah. Itu bukan khutbah tak semesti kena ada mimbar. Duduk gini boleh baca khutbah. Baca khutbah tak semesti pegang tongkat, melenggang gini pun boleh baca khutbah. Tak ada masalah. Tak larat diri duduk. Badan ditunjuk duduk waktu baca khutbah. Waktu dia diri, waktu pegang dia pegang tongkat, waktu dia pegang tongkat. Banyak kaedah, banyak wajah Nabi tunjukkan waktu baca khutbah. Dan kita jelas kalian sadar. Sampai kena baca khutbah kena pegang tongkat, kena duduk tongkat, kena jawab. Ada pegang tak apa. Kalau ada tak tak sadar, tak bantah pun khutbah. Tak ada masalah. Jangan tinggal rumah Allah kosong daripada aktiviti ibadah. Saya beberapa kali datang, sunyi sepi. Api ada ni tak? Ni harta wakaf ni. Harta Baitul Mal. Jangan biarkan dia bersendirian. Penuh mereka itu. Tak adalah saya punya seorang juga. Tapi jangan biar. Sebab apa? Sebab dia amanah. Sebab Nabi kata, kalau tak ada majlis ilmu, tak orang pun nak pergi majlis ilmu, tempat yang hampir kita, duduk sama-sama, lama-lama baca Quran. Tadarus, bukan tadarus dalam macam dia. Tadarus ni perintah yang mesti kita buat pada waktu di mana tidak ada majlis ilmu berlaku dan kita tak mampu lagi. Apakah di mana nak duduk baca tadarus? Tapi tadarus tadabbur. Ambil ayat petik bersurah ke kadar lama-lama. Bila tadabbur, sambil tu tadarus, perbagi bacaan, tahsin bacaan kita. Seorang kita ada, tak semesti ustaz, orang yang mahir. Dengar, ni ilmu tak syukur ni. Ni bila ni mak al-Qur'an. Di sini ada buku mak apa? Mak Sudi. Mak apa ni? Mak Jais. Ni benda lagi. Sini ada hukum ikhlas. Ni ada hukum iltiqa sakinah. Cerita ni iltiqa sakinah ni.
Mak paling apa kat tu? Ustaz dia boleh jawab. Dia tanya istiqat sakinah. Sudah. Saya dulu Ustaz belajar, tapi waktu sampai kajian istiqat sakinah ni tunggu saya mati dia kata. Macam-macam. Rahbah menghindarkan diri sesuatu. Rahbah kita syirik. Bahawa kita boleh menyebabkan syirik bila kita berusaha sesuatu dalam kehidupan kita untuk hindarkan sesuatu dengan buat apa? Dengan berlaku syirik. Dengan cara apa? Contoh apa ni? Bila orang nak kahwin, nak buat majlis kahwin, kita ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk berdoa. Tapi kita tambah doa tu ada satu lagi elemen, benda. Sampai sekarang orang Melayu kita buat, dia ambil baju pengantin, dia campur atas bumbu. Saya kalau ambil jemputan, benda tu berlaku, saya balik. Saya tak nak bersekongkol dengan perbuatan syirik. Balik. Menghindarkan sesuatu, Nabi ajar doa je. Boleh doa, minta Allah Ta'ala tangguh hujan. Jangan sampai hujan. Tak, kita diambil baju. Nasib baik dia ambil baju, rumah ni baju kadang tak kembali. Allah bagaimana Allah Rahbah menginginkan sesuatu. Kita mudah terjebak dengan syirik. Kita menginginkan sesuatu, kita buat sesuatu yang membelakangkan perintah Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita tak sandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi ajar kita supaya kita sentiasa berdoa. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat. Minta dengan Allah supaya kita dipelihara daripada fitnah dunia dan juga mati. Dunia ni betul, hutang yang sengaja. Dunia ni betul, perkara-perkara yang kita inginkan dengan segera di atas perkara yang tidak perlu pun dalam kita. Saja nak bagi contoh, saja nak bagi lengkap, saja nak bagi sempurna, saja nak bagi selesa. Hak saja-saja ni kita sengaja berhutang, maka kita jemput kebencian Allah Ta'ala. Masa tu kita berlaku syirik kecil kepada Allah Ta'ala. Saja ada duit, kita rasa duit tu hak kita. Kita saja nak bagi contoh motor, saja tukar dia sport ring, saja bukan masak tangga pun, saja tukar. Pasal nak bagi comel, niat tu nak bagi comel, saja tukar. Kita buat syirik kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala tunjuk bila kamu ada lebih rezeki, tunjuk jalan pada supaya kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hari ini saya disampaikan maklumat daripada sahabat-sahabat. Jadi saya minta izin berfungsi macam ni. Kok bolehlah kamu open ke dia. Seada seorang ibu tunggal yang berada dalam keadaan kesempitan, anaknya sudah berhari-hari tak makan. Saya tak sanggup melihat keadaan. Tuan-tuan, jika ada belas ihsan, infakkanlah harta yang disayangi, walaupun barang sedikit, dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan saya minta urusi juga yang sampaikan kepada wakil. Jangan bagi saya nak bagi itu tak. Ini wakil daripada InsyaAllah orang tak tahu saya berjumpa pada orang aku berjumpa kan? Ataupun saya bagi nombor account untuk masuk. Dan berhari-hari anak tak makan. Saya kata saya fakir. Saya fakir. Saya cakap dalam kereta nak mari, saya lambat sikit. Kenapa saya terima begitu? Saya berhenti sekejap, ya Allah. Hati-hati manusia lebih fakir daripada itu. Ampunkanlah dosa. Jadi antara niat saya nak umum lancarkan terlalu kita salat kita supaya orang insan ini dapat dimanfaatkan harta kita kepada yang berhari-hari tak makan. Saya ingat cerita ni 1000 tahun yang lalu cerita tak makan. Tapi ada dalam masyarakat kita hari ini hak terdiri orang manusia mewah makan. Saya pergi satu institusi, saya tak cerita lah.
Ini buat khusus. Budak-budak putih makan, ya Allah, mewahnya dengan dia membazirnya. Makan dua, pasti tak buka mahram. Dua tepuk takau dulu dah mata. Minta coklat goreng porsi. Minta tu di luar kemampuan perut. Tengok perut masing-masing dua ni jadi enjin sisi dah ke sisi. Tapi minta tu kau jadi enjin 3,000 sisi. Baki tu banyak. Saya tengok bila budak pelayan restoran tu nak ambil, saya kata, "Dek, kalau awak ambil je kita apa awak buat?" Buat. Sebab apa awak buat? Lebih orang tak apa, biar pakcik makan. Nak makan ke? Dia buat itu. Awak cakap sekali lagi, saya sebut pula. Kata, ini rezeki Allah. Daripada dia berdosa kerana harta rezeki yang Allah Ta'ala sampai tadi dibuang itu saja. Dan awak pun dapat dosa kerana dibuang saja. Kerana awak jijik kalau awak duduk dekat Palestin. Atas darah orang pun awak ambil makan. Ambil lah cakap Cina. Tak ada kesan langsung. Kita cakap ambil lah cakap. Memang betul buat semua. Saya tengok pandangan dia dengan pandangan prejudis. So tinggal duit antara minta tu ni RM10, hak saya bagi makan lebih. Padahal tu lebih RM4. Bukan saya nak arrogant, tidak piti pun kita tak pandai juga. Tapi nak ajar manusia. Nabi kata pada orang hak yang sombong denganmu di atas jalan ibadat, maka sombonglah kamu pada ni pada kadarnya saja. Boleh pun dia dapat, tapi jangan suka-suka hati pada kita pun dia tak boleh. Kan, jika kita pun tak boleh. Dia buat gitu, kita Assalamualaikum. Tu. Tapi dalam bab-bab gini, sebab kita tak faham. Sebab tu nak cerita hati, tak semua hati saya cerita. Sebab tu kawan tak faham. Dia berasap semua dalam keadaan. Balik, aku dulu cari situ. Jadi insyaAllah saya lontarkan, saya mohonkan apa ni derma kilat. Jadi saya sudah berasa insyaAllah nanti saya balik apa pun buat. Saya rasa kalau boleh disegerakan insyaAllah. Raya-raya tak sampai hati. Bukan hal masalah diri pun juga dah. Tunggu lepas makan muat dengan saya. Laki dia tinggal dia sebab susah. Sebab susah. Tak kalau orang panggil kita ni ustaz. Kalau panggil nama kita buat lagi nikah buat anak pandai sangat. Allah. Banyak perkara yang kita buat syirik. Antara yang saya nak sebutkan antara yang haji ketika haji. Ramai tak Allah buat haji yang kita ada haji yang syirik. Ramai orang buat haji dengan niat apa? Niat nak dapat keuntungan dunia, nak kaya, nak maju, nak apa ni bisnes kencang, nak dapat macam-macam nak. Pergi ke Masjidil Haram berdoa dengan tempat-tempat yang spesifik, dispesifikkan juga. La ilaha illallah, saya kata tak boleh hadapi manusia luar. Kadang yang ajar tu ustaz. Kita tuan-tuan, ada tuan-tuan nak berdoa, mustajab berdoa untuk ajak apa-apa kita. Tuan duduk bawah pancur emas dekat hijir Ismail. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kalau Nabi masih hidup dan diketahui ada orang macam ni, dia serpok begitu. Mungkinlah pandangan saya kasar, tapi saya umpamakan begitu. Sampai begitu sekali manusia terlalu mengidam-idamkan isi dunia macam tu sekali. Yang beban, yang mengajar ni. Tuan, doa dekat sini. Sini mustajab. Nabi kata doa, tempat doa mustajab dalam solat yang pertama. Tuan-tuan catat. Yang pertama sewaktu iktidal. Sebab tu jangan gopoh. Bangun pada rokok, jangan gopoh turun sujud. Sebab Nabi tunjuk contoh. Ada beberapa hadis yang Nabi baca doa yang berbagai doa. Yang paling pendek kita diajar Nabi untuk baca doa apa? Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku.
Bacalah doa. Nabi tunjuk pelbagai zikir ataupun doa. Antaranya Nabi pernah sebut li rabbi hamdu, kepadamu segala pujian, hanya untukmu pujian ini. Lalu Nabi pernah berdoa, doa apa? Allahumma ighfirli. Nabi pernah berdoa dengan doa Subhana rabbiyal azim. Nabi pernah berdoa dengan doa lain, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan dua doa yang panjang. Saya tak apa doa, melainkan kedua-duanya doa adalah doa yang mengharapkan Allah ampunkan dosa. Nabi minta doa ampun bila kali Nabi ni buat dosa. Untuk siapa? Untuk kita lah. Dalam sujud, antara tempat yang mustajab doa, Nabi tunjuk dalam Sahih Muslim, Rabbana Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nabi tunjuk dalam doa, dalam zikir suatu sujud, Subuhun Kudus Rabbuna Rabbul Malaikati wal Ruh. Bila Nabi baca ayat itu dalam sujud bila? Sujud solat malam. Solat malam bila? Bermula solat isyak sebelum subuh. Bila sujud Nabi baca Subuhun Kudus Rabbuna Rabbul Malaikati wal Ruh. Nabi tunjuk kerendahan, Nabi tunjuk penghinaan, Nabi tunjukkan rasa rendah diri di hadapan Allah. Lalu kita diajar untuk berdoa supaya minta ampun. Duduk antara dua sujud, Nabi tunjukkan contoh doa, antaranya yang kita selalu baca. Dan dalam tahiyat akhir, diangkat dari asyhadu an la ilaha illallah, tahan yang ini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, sampai habis Ibrahimiyah. Lalu Nabi suruh kita baca doa, Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam, sampai akhir. Habis doa tu, apa yang kita ajar? Apa yang kita ajar? Doa lah dalam, doa lah waktu ni. Masa ni mintalah ampun kepada Allah, mintalah Allah kurniakan kebaikan kesalehan untuk zuriat kita. Mintalah kepada Allah untuk kita dibukakan pintu-pintu ilmu. Allahumma ta'ala abwabal ilmi. Kita minta Allah buka pintu ilmu, bukan minta rezeki sahaja. Bukan kita cerdik, Allah Ta'ala bagi kecerdikan, Allah Ta'ala buka kelapangan, kita dapat hasil akhirat, kita dapat hasil dunia. Tapi kita minta rezeki, tak dibuka ilmu, pintu ilmu untuk akhirat, kita belum tentu menikmati nikmat-nikmat akhirat. Habis saja tu baru letak sunnah, letak yang ini, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis saja. Itu sunnah. Berarti kita jangan buat